Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Sabariah anak perempuan Khalid dari SK Sungai Buri, Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Kaedah Carta Nilai Tempat dalam meningkatkan kemahiran operasi tambah dalam kalangan murid pemulihan tahun 2. Selamat sejahtera, saya Helinda Jerry dari SK Sungai Buri membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Kaedah Carta Nilai Tempat dalam meningkatkan kemahiran operasi tambah dalam kalangan murid pemulihan tahun 2. Kajian ini diketuai oleh Cikgu Sabariah, anak perempuan Khalid, Cikgu Nur Faezah binti Jackie dan saya sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, murid pemulihan merupakan murid yang berada dalam tahap 1, iaitu dari tahun 1 hingga tahun 3, di mana murid ini mempunyai masalah pembelajaran. Objektif bagi kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan kemahiran tambah peserta kajian menggunakan carta nilai tempat. Objektif kedua adalah untuk meningkatkan minat peserta kajian menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 20 dengan menggunakan kaedah carta nilai tempat. Soalan bagi kajian ini, adakah penggunaan kaedah carta nilai tempat dapat meningkatkan penguasaan kemahiran tambah peserta kajian dalam lingkungan 20? Soalan yang kedua, adakah kaedah carta nilai tempat mampu meningkatkan minat peserta kajian menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 20? Pemilihan peserta kajian adalah berdasarkan murid yang mengalami masalah dalam subjek matematik. Peserta kajian bagi kajian ini merupakan hanya seorang peserta kajian dari kelas pemulihan, murid tahun 2 lelaki berumur 8 tahun dan berbangsa Iban. Peserta kajian mempunyai masalah dalam operasi tambah, terutamanya gagal menentukan nilai tempat dengan betul. Berdasarkan pentaksiran sumatif, didapati murid ini mendapat markah sebanyak 17% dan mendapat tahap penguasaan 1 untuk subjek matematik. Berdasarkan maklumat ini, kita dapati bahawa murid ini merupakan murid yang lemah dalam matematik. Berikut merupakan hasil kerja murid, lembaran kerja yang telah disiapkan oleh murid. Bila melibatkan ayat matematik, murid dapat menjawab dengan betul, di mana murid dapat jawab 2 tambah 8, 10. Tetapi bila disediakan kotak nilai tempat, murid tak tahu macam mana nak letak. Contoh 2 tambah 8, dia tulis semua dalam kotak nilai tempat sah. Contoh soalan yang kedua ialah 7 tambah 3. Murid dapat jawapan yang betul bila menyelesaikan ayat matematik. Bila dalam bentuk lazim, murid tak dapat menyelesaikan dengan
betul mengikut nilai tempat. Kajian ini menggunakan model Kurt-Lewin dan Laidlaw. Okay. Di mana kajian ini dijalankan sebanyak 2 lingkaran. Berikut cara penggunaan carta nilai tempat. Carta nilai tempat, langkah pertama ialah penggunaan bahan konkrit di mana bahan konkrit yang digunakan adalah penyepit baju. Okay, guru menyediakan carta nilai tempat, penyepit baju yang mempunyai 2 warna untuk mewakili setiap nilai tempat. Contoh soalan yang digunakan dalam penerangan penggunaan bahan konkrit ini adalah 18 tambah 2. Ini adalah penggunaan carta nilai tempat. Penyepit warna biru mewakili nilai tempat sa ataupun ones. Warna merah mewakili nilai tempat fu atau tens. Cara penggunaan ini, nilai tempat ini, pada peringkat pertama, peserta kajian diminta menyepit penyepit berwarna biru bermula dari tali biru pada nilai tempat sa dengan 8 penyepit baju dan 1 penyepit baju berwarna merah. 1 penyepit baju berwarna merah. Okey, merah letak pada tali berwarna merah. Maksudnya merah ini adalah nilai tempat fu. Okey. Seterusnya, warna penyepit baju yang digunakan bagi setiap nilai tempat berbeza. Okey, kita dapati 2 nilai tempat ini menggunakan penyepit baju yang berbeza. Okey, pada peringkat kedua, peserta kajian diminta untuk menyepitkan penyepit baju berwarna pada tali sekali lagi bagi mewakili nombor yang perlu ditambah. Contohnya nombor 2 pada nilai tempat sa. Penyepit baju yang diletakkan mestilah berwarna sama sesuai dengan nilai tempat. Apabila bilangan penyepit baju berwarna telah melebihi dari 9 ataupun mencapai 10, maka peserta kajian menukarkan penyepit baju pada nilai tempat sa dengan penyepit baju berwarna merah. Okay. Seterusnya, sekiranya hasil tambah penyepit baju pada nilai sa itu melebihi 10, contoh 12, peserta kajian dimintakan menukarkan 10 penyepit baju dengan 1 penyepit baju berwarna merah dan letakkan pada tali nilai fu dan baki 2 penyepit baju diletakkan pada nilai sa. Maksudnya baki 2 penyepit baju tadi berwarna biru. So, maksudnya penyepit itu dalam nilai tempat sa. Pada peringkat seterusnya, apabila peserta kajian telah mengalihkan penyepit baju yang lebih dari 10 pada nilai tempat sa dan telah menambahkan 1 penyepit baju pada nilai tempat fu, maka peserta kajian boleh mengira bilangan penyepit baju pada setiap tali pada carta nilai tempat. Berdasarkan hasil tambah yang telah dilakukan, penyepit baju pada nilai fu ialah 2 dan pada nilai sa ialah 0. Okey. Oleh itu, jawapan akhir ialah 20. Okey. Bagi pengajaran menggunakan bahan abstrak, berdasarkan konkrit ini, kaedah konkrit, peserta kajian telah memahami konsep pengumpulan semula. Seterusnya, pengkaji memperkenalkan cara menggunakan bahan abstrak, di mana pengkaji menggunakan 2 jenis kertas pelekat berwarna, itu berwarna jingga dan biru. Masih menggunakan soalan yang sama, 18 tambah 2.
Okey, pada peringkat pertama dimulakan mengisi setiap digit pada carta nilai tempat menggunakan kertas pelekat berwarna jingga bagi nilai SA dan kertas pelekat warna biru bagi nilai PU. Okay, ini adalah contoh soalan menggunakan carta nilai tempat. Setelah peserta kajian mengisi setiap digit, peserta kajian diminta melekatkan kertas berwarna mengikut nilai tempat. Okey, biru bagi nilai tempat SA, jingga bagi nilai tempat PU. Okay, apabila hasil tambah melebihi 9, maka peserta kajian diminta untuk membuat pengumpulan semula seperti yang telah dipelajari pada pengajaran menggunakan bahan konkrit. Ini cara penggunaan. Contoh 8 tambah 2, 10. Okay, maksudnya 2 digit. Okay. Dia akan menuliskan, peserta kajian akan menuliskan sifar pada kertas berwarna biru dan 1 pada kertas berwarna jingga. So, dia akan letak berlakulah penyelesaian ayat matematik dalam bentuk lazim. Okay. Contohnya 82, 10, 1 tambah 1, 20. Seterusnya, kajian ini dijalankan sebanyak 2 lingkaran. Okey. Fasa perancangan ialah mengenal pasti peserta kajian. Okay, mengumpul data, okay, memilih peserta kajian yang akan mengikuti kajian ini. Okay, pada fasa tindakan, pengkaji mengedarkan ujian 1, okay, di mana ujian 1 ini mengandungi 8 soalan. Okay, peserta kajian menjawab ujian 1 dalam masa lebih kurang 20 ke 30 minit. Setelah mendapati keputusan ujian 1, pengkaji mengadakan intervensi pertama. Sebelum menjalankan intervensi, pengkaji memperkenalkan carta nilai tempat kepada peserta kajian. Pengkaji menunjukkan cara penggunaan carta nilai tempat terlebih dahulu kepada peserta kajian. Okay. Pada fasa tindakan lingkaran pertama ini, pengkaji menjalankan intervensi sebanyak satu sesi, di mana satu sesi itu bersamaan dengan 1 jam. Setelah menjalankan intervensi, pengkaji memberikan ujian 2 kepada peserta kajian. Okay, ujian 2 ini untuk menilai keberkesanan kaedah carta nilai tempat. Okay, di mana soalan sama, okay, soalan ujian 2 adalah 8 soalan. Peserta kajian menjawab soalan ini dalam masa 30 minit. Okay, tujuan ujian 2 adalah untuk mengukur tahap pencapaian setelah kaedah carta nilai tempat diperkenalkan kepada peserta kajian. Okay. Setelah menjalankan ujian 2, pengkaji juga membual peserta kajian, okay, di mana pengkaji menanyakan beberapa soalan. Adakah peserta kajian seronok menggunakan kaedah carta nilai tempat?
Okey. Soalan-soalan yang diberikan direkod. Contoh soalan disediakan pada lampiran. Nanti saya akan tunjukkan. Seterusnya, pada fasa pemerhatian, semasa menggunakan carta nilai tempat, pengkaji mendapati bahawa sepanjang intervensi dijalankan, peserta kajian tidak menumpukan perhatian. Pada fasa pemerhatian ini, pengkaji membuat semakan terhadap ujian 1 dan ujian 2. Pengkaji membuat bandingan markah ujian 1 dan ujian 2. Menganalisis. Seterusnya, tujuan fasa pemerhatian ini adalah untuk memastikan sejauh mana kebersamaan kaedah ini dalam membantu murid pemulihan ataupun membantu peserta kajian dalam menangani masalah yang dihadapi. Pada fasa refleksi, peserta kajian mendapati bahawa peserta kajian kurang berminat, pada awalnya kurang berminat menggunakan kaedah carta nilai tempat. Peserta kajian lebih berminat bermain dengan bahan konkret yang disediakan, iaitu penyepit baju, di mana peserta kajian membina bentuk seperti senapang, robot menggunakan penyepit baju tersebut. Hal ini mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Kelemahan yang dilakukan oleh pengkaji di sini ialah membiarkan peserta kajian memegang ataupun menyentuh bahan konkret. Pengkaji tidak menetapkan peraturan sebelum intervensi dijalankan. Berdasarkan apa yang pengkaji dapati, setelah melakukan refleksi pada kitaran yang pertama, pengkaji dapati bahawa markah ujian 1 dan ujian 2 peserta kajian menunjukkan peningkatan yang sedikit. Seterusnya, pengkaji merasakan kaedah carta nilai tempat ini dapat membantu. So, pengkaji teruskan dengan kitaran yang kedua. Kitaran yang kedua dijalankan pada tarikh 8 hingga 12 Oktober. Pada kitaran ini dimulakan dengan fasa perancangan. Seterusnya tindakan, di mana tindakan berdasarkan pengalaman yang lepas, pengkaji memulakan intervensi dengan memberi beberapa peringatan, peraturan sebelum intervensi dijalankan. Bagi lingkaran kedua, pengkaji menjalankan intervensi sebanyak 3 kali, iaitu bersamaan dengan 3 jam, di mana pengkaji mengambil peserta kajian semasa subjek matematik untuk mengikuti intervensi inilah. So, sebelum menjalankan intervensi, pengkaji memberikan ujian 3. Setelah menjalankan intervensi selama sebanyak 3 kali, pengkaji memberikan ujian 4 untuk mengukur sejauh mana peserta kajian memahami penggunaan carta kaedah nilai. Sejauh mana peserta kajian
memahami cara menggunakan kaedah carta nilai tempat. Pada fasa pemerhatian, pengkaji menggunakan teknik yang sama, iaitu pemerhatian berstruktur. Pengkaji membuat semula pemerhatian berdasarkan item yang ada di dalam borang pemerhatian. Seterusnya semakan ujian 3 dan 4. Dan markah untuk ujian 1, 2, 3 dan 4 ini direkod dan untuk membuat perbandingan bagi keempat-empat ujian ini. Seterusnya fasa refleksi. Apa yang pengkaji dapati ialah pada kitaran kedua ini peserta kajian menunjukkan peningkatan yang amat ketara, di mana peserta kajian dapat menumpukan perhatian semasa intervensi dijalankan. Ini merupakan item yang digunakan untuk melakukan pemerhatian ataupun mengumpul data. Item yang digunakan ini adalah untuk pemerhatian. Pengkaji menyediakan borang pemerhatian di mana pengkaji akan mencatat dapatan semasa mengumpul data. Seterusnya temu bual di mana item ini, borang ini hanya perlu di mana peserta kajian hanya perlu jawab ya atau tidak. Bagi ujian, jawapan yang betul daripada 8 soalan darab 100. Okey, ini adalah grade bagi markah yang disediakan oleh pengkaji. Untuk menunjukkan peningkatan, pengkaji menggunakan kaedah di mana peratus ujian 2 selepas intervensi tolak dengan peratus ujian sebelum intervensi. Mari kita lihat dapatan kajian. Dapatan kajian daripada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Di sini adalah analisis kitaran 1. Dapatan kajian pada lingkaran 1. Minat peserta. Peserta kajian menunjukkan minat semasa menggunakan carta nilai tepat. Minat di sini ialah pada lingkaran pertama ini peserta kajian lebih berminat untuk menciptakan bentuk-bentuk menggunakan penyepit baju. Tahap konsentrasi ataupun tumpuan peserta kajian, peserta bermain. Bermain. Dia lebih minat untuk membentuk bentuk-bentuk menggunakan penyepit baju. Seterusnya pengaplikasian kaedah carta nilai tempat pada lingkaran pertama, peserta kajian tidak mengaplikasikan dengan sepenuhnya. Seterusnya penglibatan peserta lebih kepada macam sok sendirilah, bermain sendiri, kurang bertanya. Pada dapatan item untuk temu bual. Ini adalah analisis temu bual. Item soalan 1, 2, 3. Soalan ini ada pada lampiran. Lampiran disediakan pada lampiran. Apa yang didapati? Ini adalah analisis untuk temu bual. Untuk ujian. Ujian 1. Peserta kajian mendapat 12,5 markah.
iaitu grade E berdasarkan penggradan yang telah disediakan oleh pengkaji. Ini adalah contoh soalan ujian 1 yang telah dijalankan. Ini adalah contoh ujian. Pada ujian kedua, peserta kajian mendapat markah sebanyak 50, itu grade C. Ini adalah hasil ujian 2. Ini merupakan perbandingan keputusan ujian 1 dan ujian 2 pada lingkaran yang pertama. Peningkatan sebanyak 37.5%. Ini adalah contoh. Ini adalah graf. Pada seterusnya, kita tengok analisis kitaran kedua. Pada kitaran kedua, peserta kajian menunjukkan peningkatan yang ketara. Peserta kajian menunjukkan minat menggunakan kaedah carian nilai tempat. Di mana pada kitaran ini, pengkaji mendapati bahawa peserta kajian menunjukkan komitmen semasa menggunakan carta nilai tempat. Ujian 3, sebelum intervensi dijalankan, peserta kajian mendapat 50 markah. Pada ujian 4, peserta kajian mendapat semua betul. Ujian 4 menunjukkan bahawa peserta kajian menggunakan carta nilai tempat dengan sepenuhnya. Berdasarkan ujian 4 ini, didapati bahawa peserta kajian memahami konsep pengumpulan semula. Graf menunjukkan peningkatan yang ketara. Perbandingan antara keputusan 3 dan keputusan 4. Ini merupakan perbandingan analisis untuk kitaran pertama dan kitaran kedua menunjukkan peningkatan yang ketara. Ini merupakan graf bagi ujian 1 hingga ujian 4. Refleksi dapatan kajian yang didapati oleh pengkaji. Kaedah carta nilai tempat ini dapat membantu murid yang mengalami masalah tambah dan mempunyai masalah memahami konsep pengumpulan semula. Kajian ini boleh digunakan untuk aktiviti di dalam kelas. Seterusnya, kaedah ini sesuai untuk membuat operasi tolak dan membantu menarik minat murid untuk bagi subjek matematik. Berikut merupakan rujukan yang telah diberikan oleh. Terima kasih kepada Sabariah anak perempuan Khalid atas pembentangan sebentar tadi. Jangan lupa, sesi soal jawab selama 5 minit akan berlangsung selepas pembentangan. Sila ajukan soalan anda di chat box YouTube.